Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Najiha Abdul Muttalib. Nama saya Siti Aisyah Najwa binti Nur Hisham dengan nombor matrikulasi S72205 daripada kos Sarjana Muda Sains Kimia Analisis dan Persekitaran dengan kepujian. Jadi hari ini saya akan melakukan tugasan individu penghayatan etika dan peradaban dalam subjek MPU 3132 kumpulan 7. Pilihan tajuk saya ialah soalan nombor 3 iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan Undang-Undang Dasar yang menjadi panduan kepada pemerintahan negara Malaysia. Bincangkan 3 fungsi perlembagaan yang mewujudkan kehidupan masyarakat harmoni di negara ini. Saya akan mulakan video saya dengan menyatakan definisi Perlembagaan Malaysia, iaitu Perlembagaan Malaysia ialah undang-undang utama dan tertinggi di Malaysia yang mengandungi 183 perkara. Ia adalah merupakan dokumen undang-undang yang berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Antara fungsi-fungsi Perlembagaan Malaysia ialah yang pertama, memberi perlindungan kepada semua rakyat tanpa sebarang diskriminasi terhadap mereka. Seterusnya, mengekalkan semangat setiakawan dan kesepakatan antara kaum. Yang ketiga, mampu mewujudkan pemerintahan dan pentadbiran yang adil dan tulus. Seterusnya, saya akan menyatakan bukti-bukti bahawa Perlembagaan Malaysia dapat digunakan untuk mewujudkan masyarakatnya harmoni di negara Malaysia. Contoh pertama iaitu Perkara 8 dan Perkara 10 dalam Perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa layanan sama rata dan hak bersuara. Jadi, sebagai buktinya adalah tidak mengira warna kulit, kaum, agama maupun kaum, rakyat Malaysia berhak menyatakan dan berhak bersuara dan diberikan layanan sama rata dalam undang-undang. Perkara kedua yang menjadi bukti kepada keharmonian masyarakat Malaysia adalah Perkara 152 iaitu bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu. Justeru, perkara ini membuktikan bahawa semua kaum dan agama bersepakat menggunakan bahasa yang sama untuk urusan-urusan rasmi dan urusan harian. Namun demikian, setiap kaum mempunyai hak masing-masing iaitu hak untuk menggunakan bahasa ibunda mereka dalam urusan harian. Seterusnya, bukti yang terakhir adalah pemerintahan dan pentadbiran yang adil dan telus untuk semua bangsa, kaum, termasuklah Undang-Undang Khas Sabah dan Sarawak. Undang-Undang Khas Sabah dan Sarawak yang telah diwujudkan menjadi bukti kepada pentadbiran yang adil kerana mementingkan syarat-syarat khas untuk orang Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh, dalam Perkara 161, Perkara 146D dan juga beberapa lagi perkara dalam Undang-Undang Malaysia yang dihaskan hanya untuk orang Sabah dan Sarawak. Seterusnya, dalam Perlembagaan Malaysia juga terdapat Badan Kehakiman, Pemerintahan dan Pentadbiran yang digunakan dalam Perkara 121 sehingga 131A yang menjadi bukti kepada Perlembagaan Persekutuan yang adil dan telus. Kesimpulannya, telah terbukti bahawa Perlembagaan Malaysia dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni di negara ini dengan penerapan dan penanaman sikap
kesamarataan antara kaum dan agama, masyarakat dapat hidup aman dan makmur dalam komuniti yang berbagai kaum dan agama. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.